Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di YouTube channel pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudi-sudi tonton. Terima kasih banyak kepada yang telah pun subscribe. Yang belum subscribe channel YouTube, dijemput untuk anda subscribe dan juga komenlah ya. Walaupun ianya bertentangan dengan apa yang saya sebut, kita nak inginkan pendapat yang berbeza, asalkan tidak komen-komen yang tidak melampau lah. Okay, terima kasih banyak. Okay, hari ini kita nak ulas masih lagi dalam cerita-cerita politik semasa, terutamanya perkembangan yang terbaru di dalam parti PAS. Ini parti PAS. Kalau kita tengok dalam parti PAS sekarang ini, memang jelas kepada kita bahawa perpecahan yang berlaku itu sehingga kan ada yang keluar parti. Ya, hari ini orang duk bicara tentang Parti Keadilan. Kononnya Parti Keadilan ini berpecah belah. Ya. Sampai ke di PLN Johor pun ada kaitan dengan perpecahan berlaku dalam Parti Keadilan sehingga menyebabkan menyumbangkan kekalahan ya, di Raya Negeri Johor. Ya, kita tak nafikan. Tapi bagi saya dalam keadilan bukan satu pecahan, tetapi sedikit perbezaan di kalangan pimpinan yang tidak dapat menangani krisis, ya, yang tak tahu membezakan bagaimana bagaimana nak bersama-sama bekerja untuk parti dan tak tahu nak bezakan dalam kempen pemilihan parti, waktu bila kempen perlu dibuat, ya. Waktu bila kita kena berdepan dengan musuh, ini ada pimpinan-pimpinan yang tidak boleh lagi nak bezakan. Yang ada menggunakan dalam pilihan raya ini sebagai medan untuk mereka berkempen dan pemilihan parti, itu tidak dapat saya nafikan dan berlaku di hadapan saya sendirilah. Ya. Bagi saya datang ke Johor untuk membantu terutamanya di Dun Tengaruh, satu kawasan yang awal-awal lagi atas kertas dikatakan kawasan tidak ada peluang bagi keadilan. Ya, kerana di waktu kebangkitan rakyat sewaktu PRU14, Tengaruh masih kita tewas. Ya, di dalam keadaan rakyat bangkit dan Johor dapat kita tawan pada PRU14, Dun Tengaruh itu sendiri masih lagi ya, diwakili dan dimenangi oleh Barisan Nasional, iaitu mewakili calonnya MIC dan berpenggal lah ya. MIC jadi wakil rakyat di Tengaruh ni banyak penggal daripada mendiang ayah wakil rakyat keturunan dia lah ya, sampai ke anak daripada MIC, sedangkan majoriti di Tengaruh itu adalah majoriti Melayu, Islam dan juga majoritinya adalah golongan warga Felda di Tengaruh ini. Tapi nak macam mana? Ya, orang Felda, Melayu, Islam di Tengaruh masih lagi memberikan undi kepada calon Barisan Nasional MIC. Mungkin mereka tidak melihat apa-apa kecuali dacing. Okay. Jadi bila kita menyertai PNN di Johor, maka Dun Tengaruh ini diletakkan sebagai, kalau nak kategori grade D lah, ya, grade D lah. Kawasan yang tidak diberikan harapan untuk menang. Tetapi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau berani untuk meletakkan calon di Tengaruh, dan calonnya bukan calon-calon, iaitu seorang wanita, timbalan Ketua Wanita Johor, iaitu Puan Zulina binti Johari, iaitu anak jati bagi Felda, saya pernah lupa nama dia, walau saya dah pergi banyak hari di sana berkempen, Felda Nitar 2 kalau tak salah saya. Ya, memang anak jati Felda, duduk tinggal di sana bersama keluarga dan ibu dia, jadi calon untuk mewakili Tengaruh di mana majoritinya Felda, tetapi buat masa ini beliau masih lagi belum menang, masih belum dapat kepercayaan daripada warga Felda masih lagi memberikan kepercayaan kepada MIC. Itulah apa yang berlaku. Dan bila saya datang ke sana, saya melihat Tengaruh adalah satu dun yang saya dengar tidak mendapat bantuan jentera dan yang sewajarnya lah. Ya. Dan dilihat seperti terpinggir, maka saya datang ke Tengaruh, dan kebanyakan orang datang tempat-tempat yang agak mudah menang lah, ya, atau tempat glamour,
di bandar-bandar, ya, yang mereka jangkakan boleh menang. Tapi saya datang ke Tenggaruh kerana atas sebab Tenggaruh memerlukan bantuan tenaga, ya, kempen dan sebagainya. Maka saya sampai ke Tenggaruh. Dan bila saya sampai ke sana, saya tak pernah tanya, ya, Tenggaruh ni di bawah cabang Mersing. Saya tak pernah tanya, cabang Mersing ni pro kepada dalam pemilihan parti, pro kepada mana, ya, baju hitam ke, baju putih ke, baju hijau ke. Saya tak pernah tanya. Ya, tak pernah tanya kepada ketua cabang, saya tak pernah tanya pun kepada calon, mereka ini pro-pro mana. Yang saya lihat bahawa di situ kawasan yang perlu dibantu dan Parti Keadilan, ya, meletakkan calon di situ, dan saya merasakan adalah menjadi kewajipan kita, ya, yang berkemampuan untuk ke sana, untuk kita membantu calon-calon kita. Walaupun di tempat yang dikatakan kategori grade D dan sebagainya. Maka saya sampai ke Tenggaruh. Tapi sebagaimana yang kita tahu bahawa keputusan tidak memihak kepada Parti Keadilan, dan kita tewas di Tenggaruh dengan agak besar juga, ya. Kita tewas di Tenggaruh dan tidak peliklah, ya, kalau kita tewas dengan besar. Dan keadaan Tenggaruh memang asalnya, ya, daripada PA14 lagi memang dimenangi oleh Barisan Nasional. Jadi kalaulah kita menang pun, ia merupakan satu keputusan yang mengejutkan, ya, di dua rangkaian. Tapi yang penting keadilan, apabila kita buka ruang dan gelanggang, kita akan masuk. Tak kiralah kawasan itu susah, ya, sukar untuk dimenangi ataupun tidak. Kita tidak akan memberikan ruang untuk mereka menang dengan mudah, ya, untuk menang tak bertanding dan sebagainya. Di Tenggaruh, wakil keadilan iaitu Puan Zurina berdepan dengan 3 calon, iaitu daripada Barisan Nasional yang meletakkan calon daripada MIC, manakala Perikatan Nasional meletakkan calon daripada PAS, dan satu lagi adalah calon daripada Pejuang. Ya. Dan saya bila melihat gerak kerja Puan Zurina yang sana lebih dikenali, di kawasan sana lebih dikenali sebagai Kak Sabah, ya. Di mana saya bawa tidak ikuti dia berkempen, ramai yang kenal dia, ya, di Kedah ramai kenal dia, panggil dia Kak Sabah, budak muda, golongan-golongan tua kenal dia, ya. Kalau masuk ke kawasan kampung itu di Tarua, kalau sebut nama Zurina orang tak kenal, tapi kalau sebut nama Kak Sabah orang kenal. Jadi begitulah orang kenal dia, tapi orang masih lagi tidak memberi keyakinan untuk dia menjadi wakil bagi kawasan Tenggaruh. Dan bila melihat gerak kerja dia dengan kegiatan dalam persatuan dia di sana, ia berada dalam NGO, ya, Pertubuhan Melibatkan Warga Fedah, beliau aktif, dan saya yakin dan saya berharap supaya parti memberikan peluang untuk beliau bertanding sekali lagi di kawasan itu, dan saya percaya satu hari nanti beliau akan dapat, ya, menjadi wakil rakyat bagi kawasan Tenggaruh. Ya. Kalau kita lihat sejarah, Wabi Fauzah Saleh pun, ya, Parlimen Kuantan sekarang ni, dia bertanding, ya, 2 kali kalah, ya, kali ketiga baru dia menang. Baru kali ketiga baru menang, dan tak mudahlah, ya, untuk menjadi seorang wakil rakyat. Maka tak apalah, ya, untuk kita belajar berada dalam sukar, ya, kesusahan terlebih dahulu sebelum kita terus naik, ya, dengan dapat kesenangan. Lebih baik kita belajar susah dulu supaya kita dapat belajar untuk kita jadi calon yang akan datang. Kita tahu apa kelemahan-kelemahan yang patut kita baiki. Itu di Tenggaruh. Dan seperti mana saya sebut tadi, sekarang ni orang mengatakan Parti Keadilan dilihat seperti berpecah belah, apatah lagi menghampiri pemilihan parti. Bagi saya tak nampak pun berlaku pecahan dalam Parti Keadilan. Apa yang saya nampak adalah berlakunya perbezaan pendapat dan juga pemilihan di antara ahli-ahli menyokong satu pemimpin ini untuk bertanding, dan satu lagi menyokong pemimpin yang lain, ya, untuk ditonjolkan atau diangkat sebagai pemimpin. Itu biasa dalam parti. Ya. Tak nampak lagi pecahan dan tidak ada lagi setakat ini yang keluar daripada parti, ya, daripada PIN Johor sampai selepas PIN Johor tidak ada yang keluar daripada parti, ya, walaupun seorang. Tetapi yang saya nak sebut hari ini adalah berkaitan dengan Parti PAS. Parti PAS, saya lihat seperti mana yang kita tahu, yang terbaru ini adalah bagaimana bekas Dewan Ketua Ulama PAS, Khairuddin At-Takiri, yang juga bekas Menteri Perusahaan dan Perdagangan, ya, suatu di era
Perdana Menteri Muhyiddin telah pun mengadakan sidang media mengumumkan permohonannya, menghantar surat kepada parti menyatakan keinginannya untuk keluar daripada parti PAS dan ingin menjadi ahli parlimen bebas. Jadi bila kita melihat sampai ada pemimpin yang berpengalaman, yang ada pengaruh seperti Khairuddin At-Takiri ini keluar PAS, itu menambangkan ataupun menunjukkan bahawa PAS sekarang ini ada di ambang perpecahan yang agak besar. Agak besar. Kita pun tidak menyangka sampai ke tahap Khairuddin ini sanggup keluar dari parti. Walaupun kita tahu berlakunya krisis sebelum ini, di mana beliau pun telah pun disingkirkan daripada jawatan Setiausaha Dewan Ulama PAS. Dan beliau juga mengkritik kepimpinan parti. Itu biasa dalam mana parti. Tetapi kita tidak menyangka bahawa orang yang setegar Khairuddin ini boleh mengambil keputusan untuk keluar dari parti. Ini menunjukkan bahawa PAS sendiri berada dalam ambang perpecahan yang agak besar. Dan saya pun tak tahu sama ada Khairuddin ini telah pun menjadi kafir bila keluar daripada PAS. Bagi Khairuddin, dia sendiri sebut bahawa tidak melibatkan akidah sama sekali sekiranya ahli PAS keluar daripada parti, dan dia menyatakan bahawa PAS hanyalah satu parti politik seperti mana-mana parti yang lain. Kalau pandang pada perlembagaan dasar perjuangan, semua orang boleh buat benda yang bertulis di dalam dasar perjuangan ini, benda yang bertulis, semua orang boleh buat. Kalau MIC nak tulis dalam perlembagaannya memperjuangkan Islam pun boleh bubuh dalam perlembagaannya. Kalau MCA pun kata kami memperjuangkan hudud, boleh juga bubuh dalam perlembagaan ini. Ini benda yang bertulis. Tetapi yang pentingnya pelaksanaan. Yang pentingnya pelaksanaan. Bila kita dapat kuasa, sama ada di negeri ataupun dapat kuasa di pusat, apakah kita melaksanakan dasar-dasar yang ada dalam parti kita lah. Kalau PAS sebelum ini memerintah negeri Kelantan dan pernah juga memerintah negeri Terengganu, tidak cukup kuasa katanya untuk melaksanakan dasar-dasar Islam. Dan hari ini Tuhan tunjukkan dan Tuhan beri peluang kepada PAS untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan di Persekutuan, dan sampai hari ini kita nampak apakah dasar Islam yang ada terkandung di dalam perlembagaan PAS itu dapat direalisasikan di peringkat Persekutuan. Jadi di situlah dapat kita lihat dan jelas bahawa PAS sebenarnya bukanlah sebuah parti yang betul-betul ikhlas untuk memperjuangkan Islam sebenarnya. Dia menjadikan Islam hanya sebagai modal dalam kempen-kempennya untuk menarik sokongan daripada di kalangan orang Melayu Islam khususnya, yang mengharapkan PAS sebagai parti yang boleh membawa syiar Islam, kemajuan Islam, memartabatkan Islam dan sebagainya. Malangnya, apabila peluang ini diberi, sama ada di negeri maupun di Persekutuan, PAS gagal sama sekali untuk melaksanakan agenda Islam yang seperti mana yang dilaungkan sebelum ini. Jadi, dengan keluarnya Khairuddin At-Takiri, Khairuddin At-Takiri daripada PAS, ini membuktikan kepada kita bahawa banyak masalah sebenarnya berlaku di dalam PAS. Kemungkinan juga kerana Tuhan membalas perpecahan yang berlaku dalam PAS ini adalah balasan daripada Tuhan, kerana PAS juga terlibat dan juga bersekongkol dengan UMNO untuk merampas mandat rakyat di Putrajaya. Sehingga kan kita yang diberi peluang untuk rakyat lihat kita boleh menjadi kerajaan walaupun sepenggal, untuk kita tunjukkan kepada rakyat bahawa kita lebih baik sebenarnya daripada barisan nasional. Tetapi cita-cita kita untuk mempamerkan satu pemerintahan yang lebih baik daripada barisan nasional itu digagalkan oleh para pengkhianat yang terdiri pada rakan kita sendiri, sama gabungan kita sendiri, yang rakus, yang tamak, yang tak sabar nak menjadi pemimpin. Maka mereka khianat dan dibantu oleh UMNO dan juga PAS. Jadi pengkhianatan ini tentunya amat dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sebagai orang yang bermain dalam politik, yang mengangguti parti politik, yang menghormati sistem amalan demokrasi dalam negara kita, kita lebih percaya bahawa
sesebuah kerajaan itu harus dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat suka, dia akan memberikan sokongan kepada kita dan memberikan undi kepada kita dalam penggal-penggal yang berikutnya. Tak kira dah berapa tahun. Selagi rakyat percaya dan yakin dengan kita, dia akan memberikan sokongan kepada kita. Dan sekiranya kita menjadi kerajaan yang gagal melaksanakan apa yang kita janjikan, gagal melaksanakan kehendak-kehendak rakyat, nescaya rakyat akan tolak kita pada penggal yang berikutnya. Tetapi ini tidak berlaku di dalam Pakatan Harapan. Tak sempat pun rakyat nak menghukum kita. Ya? Tak sempat pun rakyat nak menilai pemerintahan kita. Para pengkhianat ini telah pun menjatuhkan kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat. Jatuhnya kerajaan ini menjadikan politik kucak-kacir, ekonomi tidak lagi terurus, rakyat semakin susah, harga barang semakin naik dan parti-parti politik semakin bercambah-cambah dalam negara kita, dan Pakatan Pembangkang pun sudah mula melihat kelonggaran. Sebelum ini ada penyatuan, tapi nampaknya ada kelonggaran kerana masing-masing ada agenda yang ingin dibawa di dalam parti masing-masing. Dan sebagai ahli PKR, ahli keadilan, kita harus bersyukur kerana pemimpin kita tetap berpegang kepada prinsipnya yang tidak pernah tergoda dengan habuan-habuan, jawatan-jawatan, kuasa-kuasa yang ditawarkan kepada beliau untuk beliau menjual prinsip. Jadi bagi beliau, mempertahankan prinsip itu amat penting di dalam kita menuju kemenangan. Ada orang mengatakan bahawa apa gunanya berprinsip kalau kita kalah dalam pilihan raya. Ada yang berkata demikian, keadilan ni pegang sangat prinsip. Apa gunanya ada prinsip kalau kalah dalam pilihan raya? Tapi bagi keadilan, kita bukan nak bertanding, nak kalah. Bagi keadilan, kita nak menang dengan kita membawa prinsip yang kita pegang. Bermakna kita mahu menang dengan cara bermaruah. Kita nak menang dengan cara pintu belakang. Kita nak menang dengan cara kita mengumpan wakil-wakil rakyat berwafat kepada kita. Kita nak menang dengan cara kita menerima tawaran-tawaran, apatah lagi tawaran-tawaran yang melibatkan melepaskan pesalah-pesalah kelasa-kelasa mahkamah. Tidak guna kita jadi kerajaan kalau kita terpedaya ataupun kita tergoda dengan umpanan daripada pihak lawan untuk kita melepaskan kes-kes mereka. Kita rela jadi pembangkang. Biarpun memakan masa yang lama, asalkan kita tidak menjadi kerajaan dalam masa terdekat, tetapi kita menjual prinsip-prinsip kita. Belasan tahun, puluhan tahun kita berjuang untuk menentang rasuah dan penyelewengan. Tak mungkin kita boleh menerima tawaran untuk menjadi kerajaan hanya kerana kita nak bersekongkol dengan segala penyelewengan ini. Jadi kita betul bersyukur dengan ketegasan pimpinan Parti Keadilan yang terus berjuang, terus bersabar, istiqamah di dalam membawa agenda reformasi ini. Jadi kepada orang PAS khususnya, kepada pendukung PAS khususnya, mereka haruslah berfikir dengan sebaik-baiknya ke mana sebenarnya arah tuju yang PAS nak bawa. Apa lagi sebenarnya yang PAS mahukan. Kalau dulu tidak ada kuasa, hanya sebagai pembangkang. Sekarang ini Allah memberikan peluang itu kepada PAS memerintah negeri, dan Allah memberikan peluang itu kepada PAS berada di kerajaan persekutuan. Tapi mereka masih lagi gagal untuk melaksanakan agenda-agenda Islam yang ingin dibawa. Mungkin sebab itulah maka pecah belah di kalangan hati-hati pemimpin PAS telah pun dapat kita lihat dengan jelas pada hari ini. Dan saya yakin Parti Keadilan khususnya akan sentiasa berjuang dan terus berjuang dari masa ke semasa, walaupun kita akan berdepan dengan pemilihan, dan saya penuh percaya bahawa pemilihan ini tidak akan memecah belahkan Parti Keadilan, kecuali pemimpin itu sendiri mengambil keputusan untuk melarikan diri daripada tanggungjawab. Sama ada kita menang ataupun kita kalah, kalau selagi kita nak bernama pemimpin, selagi kita ini adalah seorang pejuang, kita tidak harus takut kepada kekalahan. Kalah dan menang, kita terus bersama dengan parti, terus berjuang bersama dengan parti. Jangan kita hanya masuk politik hanya memerlukan atau mahu kepada kemenangan sahaja. Itu hanya orang kata dalam politik ini, jawatan ini hanya sementara. Sementara orang suka kat kita,
saudara orang sokong kita, maka orang angkat kita. Satu ketika nanti orang tak suka kita, orang akan jatuhkan kita. Jadi janganlah terlalu taksub dengan jawatan, sehingga kan kalau kita tewas, maka kita membawa diri kita. Ya. Harus kita terima bahawa bila sekali kita cebur dalam politik, harus kita terima sama ada kita menang ataupun kalah. Tak kira lah, ya, dalam jawatan apa pun kita bertanding. Presiden ke, timbalan presiden ke, naib presiden ke, MPP ke, ketua-ketua cabang, pertandingan ketua cabang, timbalan ketua cabang, ataupun jawatan kuasa cabang. Apa pun pertandingan, kita harus terima hakikat bahawa dalam pertandingan itu mesti ada kalah dan menang. Dan kalau kita tewas, bermakna kita hanya tewas untuk merebut jawatan, tetapi kita tidak tewas ya di dalam memperjuangkan prinsip dan juga perjuangan parti. Ini harus kita ingat. Ya. Kita boleh memberikan khidmat jasa kita walaupun kita tidak memegang apa-apa jawatan di dalam parti. Ramai di luar sana yang tak pegang apa jawatan dan kedudukan dalam parti, tetapi mereka lebih banyak membantu perjuangan parti. Ini yang patut kita lihat dan kita patut bersyukur kalau kita menang, kerana itu adalah amanah penyokong-penyokong dan ahli kepada kita. Dan kalau kita tewas pun, kita masih juga ada penyokong yang menyokong kita. Dan kita harus hargai mereka, jangan biarkan mereka berkeliaran seperti anak ayam kehilangan ibu. Baik, itu saja untuk saya nak perkatakan pada ini, dan dari masa ke semasa saya akan terus ulas apa saja isu-isu politik yang boleh kita kongsikan kepada anda semua. Cuma kita nak bagi tahu, kita nak menyeru ya, terutamanya kepada ahli-ahli PAS bahawa bolehlah sekarang ini mereka muhasabah diri satu persatu. Allah tunjukkan kepada kamu ya bagaimana keadaan pimpinan-pimpinan kamu yang kejap bersama Muafakat Nasional, kejap bersama Pakatan Nasional, kejap kamu mengatakan bahawa Najib itu bersih, patut diberi peluang dan sebagainya kan. Dan hari ini kamu menuduh Najib adalah kluster mahkamah. Ya, sekarang berbelit-belit ya, asalkan mereka boleh dapat jawatan dan kedudukan dalam kerajaan ini. Percayalah ya, setinggi mana pun jawatan yang ada, ya, sekuat mana pun kerajaan yang ada, tidak ada kerajaan yang lebih kekal dalam dunia ini kecuali ya, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan memberikan kuasa kepada siapa yang mereka nak, dan Allah akan menarik kuasa kepada siapa yang Allah mahukan. Okay, terima kasih banyak kepada anda semua, dan terima kasih banyak kepada yang telah pun komen dan share video ini. Dan apa ni, bagi anda yang mungkin belum lagi subscribe, saya seru untuk anda subscribe dan share bersama kawan yang lain. Dan bagi anda yang komen, ya, saya mengucapkan terima kasih yang memberikan komen. Sama ada komen itu pro ataupun kontra dengan apa yang saya katakan, saya hargainya. Ya, kerana itu pandangan anda. Ya, saya ada pandangan saya, anda ada pandangan anda. Kita boleh berbeza pandangan, kerana inilah yang akan memperkuatkan perjuangan kita. Saya percaya semua orang mahukan negara yang baik, semua orang mahu parti berada dalam keadaan baik dan kukuh. Ya, bagaimana keedahnya? Di sinilah pembincangan perlu kita adakan, dan kita membuat satu keputusan. Ya, haruslah berlandaskan kepada parti, keputusan parti bagi ahli parti. Bagi anda yang tidak ada parti, yang menyokong perjuangan Parti Keadilan atau menyokong Pakatan Harapan, ya, anda harus memberikan masa dan ruang kepada parti ya, untuk mereka menentukan siapa pemimpin, siapa ketua-ketua yang harus mereka angkat sebagai pemimpin. Ya, anda tidak ada parti, anda tidak boleh mengundi, anda tidak boleh membuat pilihan, tetapi anda juga ada hak ya di dalam pilihan raya untuk mengundi mana parti yang anda rasakan, anda yakin mampu untuk melakukan perubahan dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.